Okey, kita sekarang berada di dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. Okey, bersama saya Cikgu Seri Daryanti binti Yahya dari SMK Malim. Kita akan belajar bab 8, tajuk garis dan sudut. Topik 8.1, garis dan sudut juga. Dan dalam topik ni ada 3 subtopik yang kamu perlu tahu. Pertama, menentu dan menerangkan kekongruenan tembeling garis dan kekongruenan sudut. Kedua, menganggar dan mengukur saiz tembeling garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Ketiga, mengenal, membanding beza dan menentukan sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey kelas. Pertama sekali, kamu mesti buka buku teks muka surat 170. Okey, kita akan menentukan kekongruenan garis. Apa itu kongruen? Kongruen bermaksud sama. Ya. Jadi di sini kita lihat garis AB. Garis AB adalah sama panjang dengan garis CD. Okay, ini garis CD. Bila garis AB dan CD mempunyai nilai yang sama iaitu 6 cm, kita boleh kata bahawa kedua-dua garis ini adalah kongruen. Okey, cuba anda lihat garis EF. Ya, garis EF. EF. Berapa nilainya? Nilainya adalah 6 cm juga. Jadi di sini kita boleh kata bahawa garis AB, CD dan EF adalah kongruen antara satu sama lain. Manakala garis GH, garis GH panjangnya hanyalah 3 cm. Jadi garis GH tidak kongruen dengan ketiga-tiga garis sebelumnya. Okey, kita masih lagi berada di muka surat 170. Okey, sekarang ni kita akan menentukan kongruen sudut. Okey, apa maksud sudut kongruen? Sudut kongruen ialah sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey, kita tengok contoh di sebelah sini. Sudut B nilainya adalah 50 darjah. Sudut E nilainya 50 darjah juga. Jadi kita boleh kata bahawa sudut B dan sudut E adalah kongruen kerana nilainya adalah sama. Okey, kita cuba lihat sudut di bawah ini. Sudut H. Okey, sudut H, kalau kita perhati kat sini nilainya adalah 300 darjah. Okey, disebabkan sudut H bernilai 300 darjah, maka sudut H tidak kongruen. Hai semua. Hari ini kita akan belajar topik 2 iaitu mengukur saiz tembeling garis dan sudut. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 171. Okey. Tembeling garis.
Dalam gambar rajah ini, yang mana satu merujuk kepada tembereng garis? Garis PQ adalah tembereng garis. Jadi tembereng garis boleh diukur dengan menggunakan pembaris. Murid-murid ambil pembaris, letakkan di atas titik P, nilai kosong sejajar dengan titik P dan nilai 6 sejajar dengan titik Q. Maka tembereng garis PQ jaraknya adalah 6 cm. Okey, sekarang kita cuba soalan latih diri 8.1B. Okey, soalan 4 ya. Dengan menggunakan protractor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Okey, sekarang ni tengok tutorial di bawah. Dengan menggunakan protractor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Kita tengok soalan A. Sudutnya yang kita tanda dengan lempeng warna purple. Jadi sudutnya dicampur oleh dua garis yang bertemu pada satu lucu. Kita ambil protractor. Kalau awak nampak kat sini, di atas protractor ni ada satu titik di tengah-tengah. So titik di tengah-tengah ni kita letakkan di atas lucu pada sudut. Okey. So bila nak ambil bacaan, baca bermula dari kosong darjah. Kosong, bawah sehingga garisan biru. Tapi disebabkan garisan ini tak panjang, jadi kita kena ambil pembaris, panjangkan garisan itu. Kita letak balik protractor di tempat yang sama. Okey, kita baca dari kosong sehingga kita jumpa garisan berwarna merah ni. Okey, sini kosong, sini 50, nampak? 50. Okey, selepas 50, 51, 52, 53. Jadi sudut di sini adalah bernilai 53 darjah. Okey, seterusnya soalan B. Titik tengah di atas protractor ni kita letakkan betul-betul di atas lucu sudut. So, kita akan buat macam ni lah. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Kalau cikgu buat macam ni, maknanya garisan di atas protractor ni, garisan lurus ni, berada betul-betul di atas garisan biru ni. So, dia akan jadi macam ni. So, bila awak nak baca sudut, mesti mula dari kosong. Baca mula dari sini lah. Kalau awak buat ini ke arah dia, maka bacaan kosong tu bermula dari yang sebelah sini. Okey, katalah kita ada bacaan sekarang. Kosong sampai berapa ni? Garisan biru tu tak panjang, so kita tak boleh nak baca. So jadi awak panjangkan garisan biru. Ambil pembaris. Buat kopi panas-panas. Nak masak air tu. Tengah panas ni. Okay. So dari kosong sehingga kita dapat kosong sampai berapa ni? Kosong 10, 20, 40. Sini 110. 110.
110 ke atas ni. Siap. Bawa lagi ke atas. Sekarang dia berapa tu? Sengatan yang kecil 111, 12, 13. Jadi bacaan sudut ni adalah 113 darjah. Kita anjak balik lah kan yang tarik itu. Anjak je. Untuk soalan C, awak boleh cuba di rumah. Kenapa ada orang letak di keadilan ni? Dia kejut tengok apa ni. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik yang ketiga iaitu sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, anak murid boleh buka buku teks muka surat 173. Okey, sudut yang pertama adalah sudut pada garis lurus. Macam mana rupa sudut pada garis lurus? Okey, awak tengok sini. Ini adalah garis lurus. Jadi, semua sudut itu mesti terletak di atas garisan yang lurus. Maka, hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Okey, sekejap lagi kita akan tengok contoh. Kedua, sudut refleks. Okey, sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, jadi inilah gambaran sudut refleks. Okey. Kalau sudut tu, katalah sudut tu bernilai 181 darjah. Maka sudut itu kita panggil sudut refleks. Tetapi kalau sudut tu bernilai 160 darjah, kita tak panggil sudut refleks. Tetapi kita panggil sudut pada garis lurus. Okey, sudut ketiga adalah sudut putaran lengkap. Okey. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Jadi, semua sudut-sudut sekiranya kita tambah, nilainya akan menjadi 360 darjah. Okay, awak boleh tengok gambar ini. Okay. Semua sudut tersebut akan membentuk satu bulatan. Okay. Okey, sekarang ni kita tengok latih diri 8.1C dalam buku teks anda ya. Okey, soalan 1. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Okey, soalan A. Apa jawapan anak murid? Tengok gambar sudut ni. Gambar sudut yang berwarna ungu ni. Okey, awak tengok. Sudutnya tercangkum pada garisan biru. Dan satu lagi sudut tercangkum pada garisan biru yang kedua. Jadi, apa nama sudut ni? Okey, next. Gambar rajah B. Okey, sudut dalam gambar rajah ni terletak di atas satu garisan yang lurus. Sudutnya yang berwarna purple ni. Okey, jadi apa nama sudut ni? Kita ada tiga jenis sudut saja. Cuba awak fikir. Okey, soalan C. Kita ada satu garisan dan satu sudut yang mengelilingi satu garisan ini. Sudut ni membentuk satu bulatan. Jadi apa nama sudut ini? Anda sudah dapat jawapannya?
Okey, kita tengok soalan 2. Dia kata, kenal pasti dan tandakan satu sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus. Tengok soalan A. Sudut pada garis lurus ni maksudnya kedua-dua sudut atau 3 sudut mesti terletak di atas satu garisan yang lurus dan hasil tambah sudut tersebut bernilai 180 darjah. Jadi bila kita tengok gambar A, sudut yang terletak pada garis lurus adalah 135 darjah dan 45 darjah. Bila kita tambah kedua-dua sudut ini, hasilnya 180 darjah. Okey, kita tengok nombor 2, sudut refleks. Sudut refleks ialah sudut yang melebihi 180 darjah dan kurang 360 darjah. Jadi kalau kita tengok gambar ni, sudut mana yang bila kita jumlahkan akan jadi sudut refleks? Okey, kalau murid perasan, ada 2 jawapan yang akan menghasilkan sudut refleks. Jawapan pertama ialah 88 darjah campur 135 darjah. Atau jawapan kedua ialah 88 darjah campur 135 darjah campur 45 darjah. Okey. Nombor 3, sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap ni bermaksud hasil tambah semua sudut dan membentuk satu bulatan, jumlahnya ialah 360 darjah. Jadi awak tambahkan semua sudut yang berada di dalam soalan A, termasuk bahagian yang tiada sudut. Ya. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat sudut 135 tambah 45 tambah 88 dan tambah X. X ni adalah bahagian yang tiada sudut. Jadi keempat-empat sudut ini bila ditambahkan menjadi sudut putaran lengkap. Okey. Soalan B, pelajar boleh cuba buat sendiri di rumah. Cikgu sediakan jawapan di bawah ni. Terakhir sekali.